Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah maghrib menggunakan kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah masuk bahagian yang kedua dalam masalah-masalah penting bagi makmum dan imam. Kita sambung muka surat 78. Muka surat 78 bab ataupun perkara 118. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, perkara 118, seseorang di dalam i'tidal lalu ditolak tersembam atas sejadah. Jika seseorang di dalam i'tidal lalu ditolak tersembam mukanya atas sejadah, maka terus dijadikan sujud, nescaya tidaklah memadai sujud dengan sebab itu. Dia sami Allahu liman hamidah, maka dia berdiri, itu nama dia i'tidal. Maka selepas i'tidal dia akan sujud yang pertama. Tiba-tiba dia ditolak ataupun tertolak. Dia nak sujud dah, tiba-tiba tertolak atau ditolak, maka dia pun jatuh tersembam atas jadah. Oleh kerana dah jatuh, pakai terus. Nah, dia sami Allahu liman hamidah, nak ready untuk sujud, tiba-tiba ditolak daripada belakang, sama ada sengaja ataupun tidak, dia pun terjatuh tersembam atas jadah. Sujud tu boleh ataupun tidak. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tidaklah memadai sujud dengan sebab itu, tak boleh. Kita dah ngaji dalam bab rukun-rukun solat, kita nak buat rukun-rukun solat, dia kena qasdun. Al-qasdu, qasad, artinya ada niat untuk melakukannya. Kita ada niat untuk rokok, tak boleh kita rokok dengan ter tak boleh pakai. Nah, kita ada niat untuk sujud, kita tak boleh sujud dengan ter. Maka apa-apa yang berlaku dengan ter, T-E-R, ter, artinya tanpa niat. Ter ni tanpa niat. Nah, tertikam mati bini. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak dosa membunuh tanpa niat. Nah, tapi harta pusaka bini tak dapat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, terbunuh tertikam suami tak dosa. Betul, harta pusaka suami tak dapat. Gitu. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ni pun nak sujud tapi tersujud dengan ditolak, maka tidak dipakai sujud itu, dia kena bangun semula. Selepas terjatuh tersembam, maka dia kena bangun semula. Bahkan tak dapat, tidak wajib
kembali ia kepada i'tidal semula, kemudian sujud ia. Macam tu. Kalau dia pakai yang tu, hukum solat dia batal. Baik. Dan demikian juga kalau sujud seseorang lalu diangkat orang kepalanya daripada sujudnya. Hak tadi i'tidal nak ke sujud, yang ni dah sujud dah, tiba-tiba orang pergi angkat kepala. Dia tengah sujud, ada orang pergi angkat kepala. Ini melawak kasar, melawak kasar. Tengah solat ni ada melawak. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita duk pergi gurau, duk pergi melawak. Tak boleh mengganggu orang yang sedang solat. Ara'aita allazi yanha 'abdan iza shalla. Tidakkah kamu melihat seorang manusia yang mengganggu, yang menghalang orang yang sedang solat? Nabi sedang solat, Abu Jahal pergi kacau. Tak boleh. Ini contoh kalau ada gangguan. Kalau kita tengah sujud, tiba-tiba dia pergi angkat kepala. Macam tu. Sujud lama pula. Baik. Dan demikian juga kalau sujud seorang lalu diangkat orang kepalanya daripada sujudnya tanpa ikhtiarnya, dia tak nak bangun lagi daripada sujud, orang pergi angkat, maka wajiblah ia kembali semula kepada sujud. Dia tak boleh bangun tu, bangun terus duduk antara dua sujud, tak boleh. Macam tadi kan ataupun dipaksa buat gitu, diangkat, maka tak boleh. Kalau pun sama, kita terangkat kepala macam tu. Terangkat, kita tak nak angkat tapi terangkat, letak balik. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia tak boleh pakai terus bangun, tak boleh. Sebab dia tidak ada niat ataupun qasdun untuk bangun. Maka wajiblah ia kembali semula kepada sujud. Dia tak boleh pakai terus duduk antara dua sujud, ataupun terus dia bangun qiyam, ataupun terus nak tahiyat awal, tengoklah keadaan macam mana. Tak boleh. Dia kena duduk semula, kembali semula kepada sujud, kemudian angkat kepala dengan qasad duduk antara dua sujud. Itu yang kedua. Yang tiga, dan jika sujud seseorang tiba-tiba ternampak kala jengking. Orang Bali panggil apa? Kala jengking? Scorpion. Lalu dengan tidak sengaja terangkat kepalanya. Sujud dah, ternampak kala jengking. Maka dia mengangkat kepalanya kerana terkejut daripadanya kala jengking. Maka tidaklah dikira ini tidak memada daripada mengangkat kepalanya itu, maka hendaklah ia sujud semula, kemudian angkat kepalanya daripada sujud itu. Tiga-tiga ni lebih kurang dah. Nak kita buat satu perbuatan yang tidak ada niat. Bila tidak ada niat dan tidak ada qasad, maka perbuatan itu tidak dikira. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan kita tu dengan niat, dengan qasad. Maka kita jenis-jenis ni semua kita kena turun semula, ulang semula, kita buat semula dan kita teruskan solat kita. Tak boleh pakai yang kita buat secara tidak sengaja, tak boleh pakai. Okey, selesai. 118. 119, pitam di dalam solat. Takut dia pitam ataupun pengsan dalam solat ni. Setakat ni tak ada kita pitam, pengsan dalam solat. Kalau ada, hak mati cerita lain. Pitam ni lepas tu dia sedap balik, pengsan sedap balik. Kalau kita baca sejarah, Umar Al-Khattab pernah pengsan waktu solat. Umar Al-Khattab pernah jatuh pengsan dalam solat dia. Sampai kepada ayat waqifuhum fa innahum mas'ulun. Dia jadi imam, dia baca ayat tu, waqifuhum fa innahum mas'ulun. Kita tak insan baca ayat sebab kita tak faham. Dan kita tidak memahami. Di antara cara untuk khusyuk dalam solat ialah memahami apa yang kita baca. Kalau kita tak boleh faham apa yang kita baca, memang susah kita nak khusyuk dalam solat. Tuan-tuan kena berusaha lah, sekurang-kurang apa yang kita duk baca tu kita faham. Sama ada yang sunat ataupun yang wajib. Yang wajib Fatihah tayat akhir. Yang sunat banyak. Takbiratul ihram wajib juga. Salam yang pertama wajib juga. Yang sunat banyak, kita baca surah. Surah tu sunat. Kalau boleh surah-surah kita baca. Bila kita solat, kita baca surah yang kita tahu makna.
Nah, ni belagak buka Quran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, buka Quran tu. Jadi imam baca tengok Quran. Tahu apa makna tahu. Bebek hang baca surah pendek hang tahu makna. Dia baca kuliah hang tahu makna, baca qul huwallah hang tahu makna, buka Quran baca ingat nak panjang pendek. Baik baca surah yang dia tahu makna. Kecuali kamu tahu makna tu tak apa lah. Nah, pastikan apa ayat yang kita nak baca tu kita tahu makna. Biar wal asri qul huwallah. Jadi lebay wal asri. Sebab apa? Wal asri semua solat wal asri, zuhur wal asri. Rakaat kedua qul huwallah, asar wal asri, rakaat kedua qul huwallah, maghrib wal asri, rakaat kedua qul huwallah, lepas wal asri. Tak apa hak tu dia faham makna apa, khusyuk sikit. Nah, nak baca tabarakallazi biyadihil mulk tak tahu makna. Lebih baik kita pilih makna yang kita faham. Kecuali kita jadi makmum, itu bukan pilihan kita, itu pilihan untuk imam. Dia nak baca ayat apa dia baca. Nah, dan imam tu pastikan kalau boleh dia baca ayat dia tahu makna apa. Baik, baru dah khusyuk tu dia datang lebih daripada orang tak faham ayat ataupun apa yang dia baca. Nah, baik, waqifuhum innahum mas'ulun, tahan mereka. Kif. Waqafa ya kifu kifu dari musarraf. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kifu artinya tahan mereka. Siapa mereka? Pemimpin atas dunia. Tahan mereka. Tahan di mana? Immigration pada mahsyar. Untuk apa? Innahum mas'ulun. Mereka akan ditanya dengan apa yang mereka pimpin atas dunia. Satu. Berapa lama kamu memimpin? 5 tahun. Berapa lama? 10 tahun. Berapa lama? 15 tahun. Berapa lama? 20 tahun. Tempoh kamu pimpin orang atas dunia akan ditanya satu-satu dengan detail dan terperinci. Umar waktu itu dia menjadi khalifah. Bila dia baca ayat tu dia terlalu takut sampai peringkat pingsan. Kita ni kalau takut yang melebihi had takut, kita akan pingsan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itulah takutnya Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak takut pada makhluk. Umar tak pernah takut pada makhluk. Nak keluar hijrah ke Madinah, dia tak pergi saruk-saruk macam sahabat lain keluar malam, takut dihalang oleh kafir Quraisy Mekah. Umar esok nak pergi, hari ni dia pergi buat announcement. Orang Bali sebut itu announcement. Buat pengumuman, aku Umar esok aku nak keluar pergi ke Madinah. Siapa nak mak dia jadi kehilangan anak dan isteri dia menjadi janda, sila tahan aku esok. Tu Umar berani dengan manusia dia tak nak takut. Dia hanya takut dengan Allah. Takut dia lebih sangat dengan Allah sampai dia pingsan. Tuan-tuan, kalau pingsan nak jadi macam mana? Solat kita nak masuk tajuk. Nah, pitang pingsan lebih kurang, hilang akal. Nah, baik, pitam di dalam solat. Jika berlaku pitam bagi seseorang di dalam solat dan jatuh tersembam, masa di pitam tu jatuh, masa di pitam tu tidaklah. Masa dia berdiri, lepas tu dia nak sujud, tiba-tiba dia pitam jatuh tersembam atas jadah. Mukanya ke atas jadahnya, maka tidaklah dikira sujudnya macam tadi ke lah. Nah, cuma tadi ditolak orang. Dia nak bagi contoh yang pelbagai. Kita hak erti baca satu contoh pun sudah memadai. Hak tak erti dia bagi banyak sikit contoh. Nah, contoh yang berbeza. Yang tadi elok, sedar elok, cuma dia terdorong ke bawah, tertolak ke bawah. Tak jadi juga. Yang ni dia tidak ditolak dan dia juga tidak ada niat untuk sujud. Tiba-tiba dia pingsan, jatuh muka atas jadah macam sujud. Nah, maka tidaklah dikira sujudnya macam tadi juga. Contoh yang berbeza tapi maksud dia sama. Nak kita sujud tanpa niat. Dan batallah sembahyangnya. Hak ni sampai batal. Hak tadi tak batal, ditolak jatuh, lepas tu tak kira sujud tu, dia kena bangun tidak. Bangun tu tak payah kata Allahu Akbar lah, bangun gitu je, bangun berdiri. Kemudian Allahu Akbar sujud. Hak ni dia jatuh pitam, pingsan, jatuh tu, maka nak bangun ke mana dia pitam, solat dia batal. Berbeza dengan hak tadi bangun solat tak batal. Yang ni batal. Sebab apa batal? Kerana terbatal wuduknya. Batal wuduk. Hilang akal, batal wuduk. Kena ingat pembatal wuduk. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dalam mazhab Syafi'i. Nah,
keluar sesuatu daripada dua jalan. Keluar sesuatu tu tak kira apa, janji dia sesuatu. Walaupun dia angin sahaja, maka dikira keluar sesuatu. Angin keluar ke belakang, pong, sama ada bunyi ataupun tidak, nama dia keluar sesuatu. Angin tu sesuatu. Nah, maka batal solat. Batal wuduk. Tuan-tuan, dah muslimat yang keluar tu benda yang beku ke, benda yang cair ke, angin ke, keluar jadi daripada dua jalan, batal. Hilang akal. Nah, termasuklah pensan, pitam, gila, semua tu dikira batal wuduk. Kalau dia berwuduk waktu itu, bila dia sedar dia kena wuduk mula. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tidur dalam keadaan tidak tetap papan punggungnya, walaupun sekejap, hukum dia batal wuduk. Menyentuh perempuan ajnabiyah, bukan mahram, bukan mak dia, bukan anak perempuan, bukan kakak dia, bukan adik perempuan dia, bukan cucu perempuan dia, bini dia batal. Mazhab Syafi'i. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka pitam salah satu daripada perkara yang boleh membatalkan wuduk. Jadi jatuh sujud tidak dikira, dan dia dikira batal solat, sebab wuduk batal. Bila wuduk batal, automatik solat batal. Sebab solat syarat, antara syarat sah solat, suci daripada hadas kecil. Jadi kalau berhadas batal. Kerana terbatal wuduknya dengan pitamnya itu, dan jika pitam ia ketika duduk membaca tasyahud, nescaya batal juga solatnya. Masa dia bangun Allahu Akbar, baca tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, pitam, pensan waktu itu, maka batal juga solat. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab apa? Sebab batal wuduk lah. Cerita dia, pitam membatalkan wuduk, maka solat akan batal secara auto. Kerana wuduknya sudah terbatal dengan sebab pitamnya, seperti dinyatakan oleh Abu Al-Futuh Al-Ajli, bersalahan, berlainan, tidak sama. Kalau tidur ia di dalam solat dan kedudukannya tetap papan punggungnya, maka tidaklah batal solatnya. Tengah tahiyat dia tertidur, ngantuk sangat. Betul, mengantuk sangat jangan solat, kecuali waktu solat tu sudah di hujung, maka tak dapat tidak, kita kena solat. Kalau masih ada waktu, kita baru sampai di rumah pukul 9 malam, perjalanan jauh, tadi maghrib solat dah, tapi tidak boleh nak jamak, tidak boleh buat jamak qasar, tapi sampai tu agak lewat, mengantuk sangat, jangan solat isyak. Tidurlah dulu, tuan-tuan. Tidur dulu, kita pastikan kita bangun sebelum subuh lah. Sebab mazhab Syafi'i, waktu isyak akan tamat apabila masuk waktu subuh, di pendapat yang asah dalam mazhab. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka tidur dulu lah. Esok baru kita bangun solat. Biarlah dalam keadaan kita tenang, sempurna, tidak mengantuk dan sebagainya, solat itu. Kecuali waktu nak di hujung dah, maka mengantuk ke apa pun, kita kena solat. Ni kita mengantuk pun solat juga. Nah, rakaat pertama okey lagi, masuk rakaat kedua, duduk tahiyat awal, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Tidak tu batal solat. Batal solat. Pitam cerita lain, tidur cerita lain. Walaupun sama-sama dia menghilangkan akal, tapi tidur dia, syarat dia kalau papan punggung dia tetap rapat, dia tidak membatalkan wuduk. Bila wuduk tak batal solat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak batal solat. Tidur kalau papan punggung tak rapat, baru dia batal solat walaupun sekejap. Duduk tahiyat, papan punggung dia rapat. Tuan-tuan, macam kita duduk tabah macam ni, tidur sampai 3 jam, kejut-kejut, at-tahiyyatul mubarak, sama terus. Tak atas tu, tak atas. Kecuali bini gerak pegang pipi abang, odoh atas tu. Bini pegang pipi juga. Tidur. Tidur tak atas solat. Kalau papan punggung dia tetap. Berbeza dengan pitam hilang akal juga, tapi dia tidak sama. Dia hilang akal, pitam batal wuduk. Sebab tu dia buat contoh,
Pitam dengan tidur tidak sama. Nah, syarat tidur yang papan punggung dia tetap. Baik, jika sekiranya pendek masa tidurnya, pendek masa tidur lah tuan-tuan, dia panjang sangat batal juga. Batal sebab dia tak nama solat lah, itu nama dia tidur. Dan jika panjang masa tidurnya dan adalah ia pada rukun yang pendek, kalau dia tidur tu lama pada rukun yang pendek, nescaya batal lah solatnya, kerana terputus mualat dengan memanjangkan rukun yang pendek. Dan jika tidur ia pada rukun yang panjang, seperti tasyahud akhir dan sekalipun lama tidurnya, ni 3 jam tadi, maka tidaklah batal solat taatah. Beza rukun pendek dengan rukun panjang. Lepas tu kita kenapa rukun pendek apa dia? I'tidal. Rukun pendek apa dia? Duduk antara dua sujud. Dua tu rukun pendek. Kalau dia tertidur dalam duduk antara dua sujud, lama tak? Sebab kita tidak boleh memanjangkan rukun yang pendek kecuali keperluan. Nah, macam kita baca kunut, mazhab Syafi'i ada baca kunut, maka kita panjangkan i'tidal. I'tidal pendek, sami Allahu liman hamidah, terus Allahu akbar terus. Dia tak boleh lebih panjang daripada rukuk dan qiyam. Rukun pendek. Nah, tapi kalau nak ada di situ baca kunut, maka dimaaf pada syarak. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sama kalau dia tidur, waktu dia duduk antara dua sujud, tidur yang lama, lebih lama daripada dia sujud, maka batal solat. Tapi kalau tidur dan tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, berapa lama pun selagi tak masuk tu lah, tak batal. Sebab rukun panjang boleh lama, tak ada hal. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati. Habis. 120. Makmum yang masbuk sangka imam memberi salam. Dia datang masbuk dah, dapat 1 rakaat. Kemudian dia ingat imam bagi salam. Imam bawa assalamu alayka ayyuhan nabi. Dia ingat assalamualaikum. Dia ingat. Nah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatah. Dia datang Allahu akbar. Dia pun duduk tahiyat ikut tu imam. Tak nampak tu imam. Nah, tu imam kata assalamu. Tu imam baru assalamu. Dia ingat assalamualaikum. Bangun tadi. Allahu akbar. Elok diri. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dah bagi salam lagi. Baru baca tahiyat. Dengar assalam dah tadi. Ingat bagi salam dah. Tu kan tak? Kalau kan. Tuan-tuan. Baik, kita baca tengok. Makmum yang masbuk sangka imam memberi salam, lalu terus ia qiyam, maka didapati imam belum memberi salam. Ada jenis rukuk pun dia ingat imam rukuk. Dia ingat imam rukuk. Baca la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Lanjut pula. Allah, ingat tengah rukuk dia wallahu akbar. La. Imam sambung baca Allahu waliyul ladzina amanu. Dia Allah ingat rukuk dah Allah. Ada juga bodoh itu. Sebut Allah rukuk lalu. Jadi dengar betul dia kata Allah rukuk kan Allah ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kalau dia pergi rukuk dia kena bangun mula. Nah, imam baca ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله lalu dia sama ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Hati-hati ayat-ayat jenis ni. Kita hak belakang aku tak perasan pi rukuk. Imam bukan rukuk, dia sebut Allah dah sama ayat. Hati-hati. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Makmum yang masbuk, masbuk yang datang lewat. Terdengar suara, maka sangka ia bahawa imamnya memberi salam. Macam tadi contoh assalamu alaina, dia ingat bagi salam.
Lalu ia pun bangun qiyam. Dah imam bagi salam, dia Allah sambung, tambah dia masbuk. Nah, dia bangun qiyam, meneruskan solatnya. Kemudian bila dia bangun tadi, dia mengetahui bahawa imamnya belum lagi memberi salam. Dia silap dengar tadi. Nah, imam baca hak lain, dia ingat bagi salam. Maka dia tengok, tak bangun lagi. Dia nak buat macam mana? Dia nak turun duduk balik ke macam mana? Tayat akhir tu. Kemudian ia mengetahui bahawa imamnya belum lagi memberi salam, maka apa saja yang ia datangkan, yakni ia lakukan lepas dia bangun tadi, selepas qiyamnya, tidaklah dikira dengannya. Dia bangun tu biasa baca Fatihah. Nah, baca Fatihah. Maka Fatihah dia tidak dikira sebab imam belum memberi salam, dia tak boleh bangun. Nah, ingat masbuk ni, kita masbuk, kita tak boleh bangun sebelum imam bagi salam. Kalau nak bangun juga boleh niat farakah lah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, selagi mana kita ada qudwah, kita niat makmuman, jadi makmum, selagi dia tak bagi salam, jangan kita bangun. Dia bagi salam yang pertama tu boleh dah bangun, tapi afdal tunggu sampai dia bagi salam yang kedua, barulah kita bangun. Solat jangan kalut, solat jangan kalut. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, baik. Maka apa sahaja yang dia datangkan, dia lakukan selepas dia bangun tadi, Fatihah, tidaklah dikira dengannya. Makna kalau dia baca Fatihah waladhdallin, dia lepas tu imam tak bangun lagi, tak bagi salam lagi, dia pergi rukuk, batal solat sebab Fatihah dia tidak dikira. Nah, hati-hati tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan apabila imamnya memberi salam, maka hendaklah ia makmum yang masbuk itu bangun qiyam. Hak asal ni, hak asal dia jadi pelik sikit, dia tulis kita jadi keliru macam. Dan apabila imamnya memberi salam, maka hendaklah ia makmum masbuk itu bangun, yakni qiyam, dan tunaikan apa-apa yang wajib di atas hak asal macam tu. Tapi dia bangun awal sebelum imam bagi salam. Dan tidaklah dituntut ia sujud sahwi lagi kerana ia syak pada ketika kedua, ini ikutan dengan imamnya. Dan jika ketahui ia pada qiyamnya, jadi dia bangun-bangun, dia tahu imam tak bagi salam lagi, bahawa imamnya belum lagi salam, maka hendaklah ia kembali pada mengikuti imamnya. Tu dia tersilap bangun. Nah, maka kita kena turun mula, duduk baca tahiyat dengan imam mula sampai dia bagi salam, lepas tu baru kita bangun macam biasa. Maka jika ia makmum menghendaki mufarakah dengan imamnya dan menerus ia menyempurnakan solatnya, dah dia bangun dah, imam tak bagi salam lagi, dan dia pun nak mufarakah sebelum salam imamnya, sebelum imam bagi salam dia dah terbangun tadi, dia nak mufarakah. Dibinakan atas makmum adalah harus, dibinakan atas makmum adalah harus baginya memutuskan kedua ikutan. Jadi kalau dia tak nak turun, maka dia niat mufarakah, dia berdaya imam, maka teruslah solat seorang diri. Dan solat seorang diri menghabiskan mana-mana yang baki daripada solatnya. Itu kalau dia nak mufarakah. Dan jika kita kata tidak harus memutusnya, kalau kata tak boleh memutuskan keluar dengan imam. Sebab bukan kita boleh saja-saja nak putuskan keluar. Dah kita niat makmuman lillahi ta'ala tu, takbir Allahu Akbar, kita niat nak ikut imam. Lepas tu kita mudah-mudah putuskan, itu bukan semudah itulah. Nah, dia nak putuskan jika imam melakukan perkara yang bermasalah lah, tahu tak? Dia sujud sekali, patut sujud dua kali, dia pergi sekali, jenis-jenis tu yang kita tak boleh ikut, Nah, dan kita mengaji dah sebelum dia pada ini. Ada sebab-sebab macam mana kita ada diberi pilihan, sama ada nak mufarakah ataupun sama ada kita nak menunggu imam, macam imam bangun kelima contohlah. Hak tu pada asal memang tak boleh ikut, memang kita tak boleh ikut pun. Jadi kita diberi pilihan, sama ada kita nak menunggu imam sehingga dia turun baca tahiyat dan kita baca dan kita bagi salam sama dengan dia, ataupun kita nak mufarakah. Dia jenis-jenis tu. Nah, hak ni tiba-tiba tak ada masalah apa, imam baca tahiyat, kita pergi bangun. Imam tak ada masalah, kita pergi silap dengar kata Assalamualaikum, kita bangun tengok imam, tak bangun lagi. Jadi bolehkah kita nak mufarakah? Masalahnya kita, bukan dia.
Hak mufarakah ni masalah imam, bukan masalah kita. Jadi kalau kita kata boleh, maka tak boleh hak boleh. Kalau kita pendapat kita tak boleh putus, tak boleh putus penuh. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau jika kita kata tidak harus memutusnya, maka wajiblah atasnya, yakni makmum, mengikuti imam. Mana dia kena turun balik turun balik. Dan jika kita kata harus memutusnya, maka baginya dua wajah pendapat. Yang pertama, jika ia tidak mahu mufarakah dengan imam. Kalau dia tak nak mufarakah, boleh nak mufarakah, tapi kalau dia tak nak mufarakah, maka menurut pandangan al-imam dan lainnya, imam tu siapa? Imam Syafi'i, wajiblah ia kembali mengikut imamnya. Dan kata Imam Nawawi, ini adalah benar, yang inilah yang paling tepat. Kalau dibolehkan mufarakah tapi kita tak nak mufarakah, maka kita wajib turun ikut imam duduk semula. Kalau kita berdiri macam mana? Tengok yang kedua. Mengikut pendapat Al-Imam Al-Ghazali, ia diberi pilih. Hak ni pilih. Imam Syafi'i kata dia wajib turun, disokong oleh Imam Nawawi kata itulah yang benar, yang patut kita buat macam tu. Tapi ikut pendapat Al-Imam Al-Ghazali, ia diberi pilih di antara kembali duduk serta imam dan antara menunggu imam memberi salam. Padahal ia di dalam keadaan berdiri, dia berdiri je. Dia berdiri, sama ada dia turun balik pendapat pertama tadi, ataupun dia tunggu sampai imam bagi salam baru dia baca Fatihah. Dia tak baca Fatihah, tunggu, malas turun dah. Jadi kalau kita ambil hak pertama, tuan-tuan, ambil pendapat hak pertama disokong oleh Imam Nawawi, turun balik, duduk sampai imam bagi salam, baru kita bangun semula. Sebab bangun tadi dikira silap macam tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis masalah 120. 121. Makmum muwafiq bangun daripada sujud dahulu daripada imamnya. Baik, dinakalkan ini makmum muwafiq, makmum yang sempat rukuk bersama imam lah, makmum muwafiq. Dinakalkan daripada Al-Ubadi bahawa makmum muwafiq apabila menyangka ia imamnya telah mengangkat kepala daripada sujud, maka ia pun mengangkat kepala daripadanya, maka didapati imamnya masih lagi berada dalam sujud, maka ia makmum diberi pilihan di antara kembali kepada sujud serta imamnya atau tidak kembali kepadanya. Baik, yang ni kalau jenis imam sujud. Di tempat tidak sama. Hak tadi turun balik. Kalau kita bangun diri tadi, pendapat yang kuat kita turun balik ikut tu imam. Tapi kalau imam sujud, kita imam tak angkat lagi kepala, kita pergi angkat dulu. Mungkin imam lama sangat kita pun tak pasti dia ni dia sujud kedak, dia bangun kedak. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab imam tu kita ambil hak masbuk. Ambil masbuk. Kita masuk masjid, tengok ada seorang hamba Allah, dia bangun tambah rakaat, dia masbuk lah, imam bagi salam dah, kita tak sempat nak ikut tu imam. Hak ni dia bangun tambah dua rakaat kan, satu rakaat tak kisah. Kita pun pergi sebelah kanan dia. Kita kalau duduk gini, kita tahu sesuatu kena ajar. Duduk gini. Ni hak akhir kali datang lewat, dia sempat satu rakaat saja, dia akan tambah lagi 2 rakaat. Kita ni sempat muafiq dengan imam. Imam bagi salam, kita hak duduk belah kanan ni beredar. Sebab apa kita beredar? Ada makmum, ada orang masuk lain, dia nak ikut tu imam ni. Dia nak jadikan ni hak masbuk sebagai imam. Jadi kalau kita duduk sini, dia nak duduk tak mana? Ngerti aku kata kan? Ngerti tak? Ngerti. Ni dia bangun, jadi hak datang ni dia tak boleh duduk belah kiri, makruh. Nak ikut tu imam, kena duduk belah kanan. Kecuali imam hak ni hak akhir ni solat dekat dengan dinding. Ni dinding kita. Ni dinding, dia seorang sini. Hak lain semua clear, solat habis dinding. Jadi bila dia bangun tambah, kita nak pergi ikut tak boleh belah kanan sebab dinding. Nak sujud tak mana, dia duduk situ.
Nak buat kena. Nah, tuan-tuan, bila kita pergi belah kiri ni, belah kanan macam duduk dinding tu dinding tu. Tu kan dinding. Tu dinding. Dinding. Kalau kita pergi duduk belah kanan tak boleh sebab dinding duduk dia, kita boleh duduk belakang dia. Ni dinding ni. Baik, jadi solat kena duduk belah kanan. Kita pergi belah kiri ni dulu. Takbir sini, Allahu Akbar. Sentuh dia, lepas takbir sentuh dia. Hak depan ni bila orang sentuh dia, nak jadikan dia imam, dia tahu dah ni belah ni dinding, dia pergilah belah ni. Mengerti tak? Ngerti? Maknanya gini, dia datang lah kali, hak lain semua okey. Jadi bila dah habis, kita hak daripada sini semua dah bagi salam. Hak 2-3 orang sini bergerak sebab ada orang datang masuk nak ikut dah, jadi nak jadikan dia sebagai imam. Jadi duduk belah kiri dulu, takbir Allah Akbar, sentuh, dia tu melangkah. Kita tak ada, dia boleh pergi, kita ada dalam pergi je lah. Dia duduk kanan balik. Duduk kanan balik lah. Jawab lah. Ini bergeram tu budak ni. Jatuh apa? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Okey nah. Jadi bila kita ambil hak masbuk jadi imam tengah duk wiri, astagfirullahalazim, kuat lah tu. Dia ni kita dah takbir nak ikut dia, kita sentuh benda. Dia tak tahu kita nak ikut. Nah, ataupun dia tahu, dia tak boleh nak kuat. Dia cakap Allahu Akbar. Jadi dia takbir dia tu, pergerakan dia, telinga kita tak apa nak dengar. Bila sujud, tu imam duk wirid, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi bising. Nah, jadi kita tu imam depan ni bangun kedok, jadi gitu lah. Biasa lah, gelak tu biasa tu. Kita pun nak angkat, dok lagi. Tak boleh. Nak tak balik ke nak bangun tu? Tengok dia kata apa. Nah, tu macam tu lah keadaan dia macam tu lah. Baik, makmum muafiq apabila menyangka ia imamnya telah mengangkat kepalanya daripada sujud, kita ikut dia tu muafiq lah. Dia tu masbuk dengan imam dia, kita dengan dia, kita muafiq. Baik, bila dia telah mengangkat kepala daripada sujud, maka ia pun mengangkat kepala daripadanya, maka didapati imannya masih lagi berada dalam sujud. Kita angkat dia sujud. Kita tak tahu dia takbir, kita tak dengar. Maka ia makmum diberi pilihan. Okey. Di antara kembali kepada sujud serta imamnya atau tidak kembali kepadanya. Mana bila kita angkat dah, kita nak turun balik boleh, kalau turun balik lagi jadi pula dia nak bangun tu kita tak dengar, maka kita boleh duduk antara dua sujud. Tunggu dia bangun, lepas tu kita ikut balik. Macam tu. Nah, diberi pilihan. Boleh turun mula ataupun kita tunggu sahaja, tak apa ni. Nah, tu macam tu. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian, Qur'an 825. Masuk dah insya' tambah sikit. Imam sujud pada akhir solat. Ni. Kita tak tahu, kita datang ni mungkin masbuk, tiba-tiba at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, tiba-tiba habis tahiyat tu imam, kita pun baca tahiyat juga, kita habis, tiba-tiba dia pergi sujud. Kita tak tahu dia tu tadi dia tak duduk tahiyat awal, tadi dia tak baca kunut ke, kita tak tahu. Kita datang tahiyat akhir lah. Nah, kita datang imam tahiyat akhir, kita ikut je takbir Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir. Tiba-tiba sebelum imam bagi salam, dia pergi sujud. Sudah. Kita tak tahu dia sujud kenapa. Macam mana macam tu. Imam sujud pada akhir salat. Mana sebelum dia bagi salam, dia pergi sujud. Makmum macam mana nak buat. Baik, jika imam sujud pada akhir salatnya, maka wajiblah, tengok. Ingat, wajiblah makmum mengikutinya, kerana ditanggungan imam itu lupa. Walaupun tidak mengetahui ia sebab lupa imam itu. Kita tak tahu. Hanya imam tu tahu dia lupa apa. Lupa hak rukun lah. Lupa yang bukan rukun. Kalau rukun dia akan tambah rakaat. Kalau dia sujud sahwi itu dia lupa hak ni. Dalam keadaan solat dia terlupa, maka dia akan sujud sahwi. Ini masalah. Jadi kalau kita jadi imam, kita boleh buat pilihan. Kita nak sujud ke tak? Nabi, macam mana? Nabi buat satu kesilapan dalam solat, makmum tak tahu.
Jadi ikut kaedah kita disunatkan sujud sahwi. Nah, tapi oleh kerana kita jadi imam, kalau kita sujud nanti kita boleh agak di belakang tu akan jadi berselerok. Nah, jadi berselerok. Jadi ambil keputusan tak payah sujud lah. Tak payah sujud. Bukan batal pun solat. Sujud sahwi ni sunat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, cuma dia cacat. Daripada cacat sikit solat kita lebih baik daripada hak belakang tu berselerok. Tak payah sujud lah tuan-tuan. Bagi salam tu dah. Nah, itu lebih baik lah. Mengelakkan makmum di belakang jadi masalah. Makmum hak mengaji tak apa. Kalau kita tu guru pondok, hak jadi makmum kita semua, nak murid kita, bab solat lepas lama dah. Mereka tahu dah kalau kita sujud tu, mereka tahu nak buat macam mana. Tak ada masalah. Ni tempat awam terbuka. Jadi dah kita pergi solat di RNR ke, kita solat di surau kan, masjid, hak imam solat habis dah. Jenis tu agak sukar lah bagi hak belakang tu nak buat apa. Bila kita sujud, dia tak tahu, dia tak ngaji pula, jadi menyusahkan dia. Maka kita ambil jalan pintas, tak payah sujud untuk tidak ada masalah makmum hak di belakang tu, sebab kita tak tahu dia reti ataupun tidak buat solat ni. Baik. Jadi kalau dia sujud macam mana? Okey. Jika imam sujud pada akhir solatnya, maka wajiblah makmum mengikutinya, kerana ditanggungkan imam itu lupa. Kita kira dia lupa. Kita mengaji tahulah, tak mengaji tak tahu ni. Walaupun tidak mengetahui ia sebab lupa imam itu. Bersalahan jika ia imam bangun pada rakaat yang kelima, maka tidaklah wajib makmum yang masbuk itu mengikutnya. Kalau dia pergi bangun rakaat kelima, itu memang kita tak boleh ikut. Nah, itu dikira menambah rakaat. Dia tak boleh tu imam, dia tak tahu. Kita mengaji dah sebelum daripada ini. Kita yang tahu dia pergi bangun, tak boleh ikut. Hak sujud ni apa pun kena ikut. Cerita dia imam sujud kena ikut. Cerita dia macam tu lah. Nah, hak lain tu tak apa. Hak lain macam bangun tambahkan, kita kalau tahu tak boleh ikut. Kita boleh tunggu ataupun kita boleh farakah. Kita dah lepas dah tajuk tu. Maka tidaklah wajib makmum yang masbuk itu mengikutnya, kerana ditanggungkan imamnya itu ada tinggal ia rukun daripada rakaatnya. Kita solat sama dengan dia tadi. Kita solat sama dengan dia. Tiba-tiba dia pergi bangun. Pergi bangun, ikut dia duduk tahiyat akhir, dia pergi bangun. Maka kita tanggung yang pertama dia lupa, ataupun dia ada masa solat tadi mungkin dia lupa baca Fatihah. Solat Zuhur dengan Asar kita tak dengar imam baca. Solat Maghrib dan Isyak kita tahu dia baca. Nah, Fatihah tu. Itu pun rakaat 1 dan 2 lah. Rakaat 3 kita tahu dia baca tak. Mungkin rakaat 3 Maghrib dia bangun tu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia tak baca. Dia tak baca Fatihah. Tapi tak mungkinlah tak baca Fatihah rakaat 3 tu, tuan-tuan. Mudah kita solat Zuhur dengan Asar. Nah, rakaat yang kedua contoh. Rakaat yang kedua dia bangun tu Allahu Akbar, dia tu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Terus dia baca surah, sebab rakaat kedua masih ada surah sunat. Dia terlupa baca Fatihah. Masa tu dia tak ingat lagi. Masa rakaat akhir dah baru dia ingat balik tadi. Masa rakaat yang kedua dia pergi baca Qul huwallahu terus, dia tak baca Fatihah. Kita tak tahu belakang. Dia imam tu dia tahu. Maka dia tak boleh. Dia kok benar cerita dia kena bangun tambah lagi satu rakaat. Sebab rakaat kedua dia tidak sah, sebab dia tak baca Fatihah. Maka dia bangunlah. Nah, oleh kerana itu bila kita jadi makmum, patut dia duduk tahiyat akhir, dia pergi bangun, maka kita tak boleh ikut. Kita ihtimal yang pertama dia lupa, kerana terlupa bangun kita tasbih subhanallah, tasbih. Dia tak turun juga, maka kita boleh anggap dia mungkin nak tambah satu rakaat. Mungkin tadi rakaat kedua dia tak baca Fatihah, dia pergi baca surah tu, dia butuh ingat, dia wajib tambah. Tak tambah dia tak sah. Maka kita diberi pilihan sebagai makmum, sama ada kita nak mufarakah ataupun kita nak tunggu dia turun, nak bagi salam sabang dia, kita ngaji dah bab tu sebelum daripada ini. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis. Nah. Okey, terakhirlah. Akhir 1 2 3. Imam sujud sekali sahaja. Dia patut sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Ya sekali rukuk. Kecuali solat gerhana, rukuk 2 kali. Baik, jika imam sujud sekali sahaja, kita ada ikut dia ni. Nah, dia sujud sekali. Kemudian bangun ia. Sujud Allahu Akbar kali pertama. Kemudian patut dia duduk antara 2 sujud.
dia terus bangun Allahu Akbar, masuk terus ke rakaat yang kedua. Kita hak duk ikut dia, kita tahu dia sujud sekali, dia patut duduk antara dua sujud tu. Kemudian sujud kali kedua, dia pergi bangun terus, mungkin dia terlupa nah. Allahu Akbar, terus bangun. Kalau imam kita banyak kali buat macam tu, jangan jadi imam lah. Kita dia ada masalah. Dia tak layak jadi imam. Dah sekali sekala tak apa. Ni hari-hari geng. Nah, baik. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Kemudian bangun ia, maka wajiblah atas makmum sujud sekali lagi. Makmum tak boleh ikut tu. Tak boleh ikut sebab imam kena sujud dua kali, kena duduk dua sujud, antara dua sujud kena sujud sekali lagi. Bila dia bangun terus, kita tak boleh ikut yang tu. Ingat, tak boleh ikut. Kalau kita ikut juga apa berlaku? Nah, akan batal solat kita. Maka wajiblah atas makmum sujud sekali lagi. Baik, kita nak sujud ke nak tunggu duduk antara dua sujud ke macam mana? Tengok. Ditanggungkan bahawa imam itu lupa, dia bangun terus tu dia lupa lah. Dan apabila imam itu mendatang dengan sujud yang kedua, maka janganlah ia, yakni makmum, mengikutinya ketika itu. Bahkan adalah ia bangun menunggunya di dalam keadaan qiyam. Dan jika imam itu tidak sujud, baik. Jadi kalau imam bangun sekali, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita pergi sujud, kita sujud yang kedua. Dah imam bangun, kita bangun duduk antara sujud, kita sujudlah yang kedua. Habis itu kita pun bangun, Allahu Akbar, berdiri lah sama-sama dengan dia. Elok kita berdiri, imam tu pergi ingat dia tak sujud yang kedua, dia pun pergi turun balik untuk sujud kali yang kedua. Hak ni jangan turun. Nah, dan apabila imam itu mendatang dengan sujud yang kedua lepas dia bangun tadi, kita bangun dah sama orang, kita sujud dah, maka janganlah ia makmum mengikutinya ketika itu, bahkan hendaklah ia bangun menunggunya di dalam keadaan qiyam. Nah, bangun duduk diri, biar ada sujud, tunggulah. Nanti dia bangun sebelum tu kita ikut. Jangan ikut pergi sujud, ikut batal. Kita sujud dah tadi. Nah, cuma dia tak sujud. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan jika imam itu tidak sujud juga, sejadah yang kedua itu hanya ia bangun qiyam dan terus dia baca Fatihah, kemudian rukuk. Dia rakaat kedua, kemudian rukuk, maka tidak harus, ini tidak boleh makmum mengikutinya pada ini rukuk. Tak boleh. Kita dah sujud, kita duduk antara sujud, kita sujud, kemudian kita kejar tu imam lah, Allah Akbar, dia tak rukuk dia baca Fatihah, kemudian dia tak turun sujud yang kedua. Kalau dia turun, kita tak boleh ikut, biar dia turun seorang, nanti dia bangun, kita ikut. Tiba-tiba dia tak turun sujud, dia lupa terus. Dia baca Fatihah, kemudian dia rukuk untuk rakaat yang kedua, bagi imam lah. Nak bagi imam. Baik, bila dia rukuk, kita yang makmum tak boleh ikut dia rukuk. Sebab rakaat pertama dia belum sempurna, dia baru sujud sekali, patut dia turun, tapi dia tak ingat juga, dia terus rakaat yang kedua, kita tak boleh ikut dia rukuk. Kerana tidaklah dikiranya rakaat itu imam tu hak tu tak kira. Yakni pada pandangan makmum. Pada pandangan dia kira sebab dia terlupa, pada pandangan makmum tak kira sebab dia tak sujud tadi untuk yang kedua. Dan apabila rukuk ia imam dan iktidal dan sujud, maka sempurnalah rakaatnya. Jadi imam tu rukuk untuk rakaat kedua, kemudian dia sami Allahu liman hamidah, iktidal untuk iktidal kedua bagi dia, kemudian dia pun sujud Allahu Akbar. Nah, bila dia sujud tu, dia macam sujud hak tadi, dia kira qadha hak tadi, hak rakaat pertama tu. Dia kira qadha hak pertama. Nah. Dan apabila rukuk ia imam dan iktidal dan sujud, maka sempurnalah rakaatnya, yakni pendapat imam. Dan hendaklah makmum menunggunya di dalam qiyam. Makmum duduk diri tu. Nah, tunggu dalam qiyam. Tak boleh ikut rukuk tu, biar dia rukuk. Nah, biar dia rukuk, biar dia iktidal, biar dia sujud. Makmum tunggu di dalam qiyam. Dan apabila ia telah qiyam, jadilah makmum, yakni wajiblah mengikut sertanya. Jadi dia dah sujud, maka dikira sempurna hak dia tak sujud tadi, maka dia pun mungkin tahiyat awal. Nah, kita duduk diri tu, hak makmum duduk diri tunggu. Kalau nak tunggu, kalau rajin tunggu, dah tak rajin mufarakah lah. Ni cerita hak nak tunggu. Tunggu itu ya, imam tahiyat pun lagi imam bangun Allahu Akbar, masa tu baru kita boleh ikut dia semula. Macam tu.
Selagi dia tak sempurna, maka tak boleh ikut macam tu. Jadi makmum tuan-tuan. Jadi payahlah kita nak macam ni, nak buat macam ni payah berlaku tuan-tuan. Dan apabila dia telah qiyam, jadilah makmum, yakni wajiblah mengikut sertanya, seperti ikutan pada solat zuhur di belakang imam solat maghrib. Dan jadi macam kita zuhur dia maghrib sebab kita 4 dia 3. Ya. Dan apabila imamnya memberi salam, maka hendaklah makmum itu mendatangkan serakaat lagi. Imam bagi dia cukup dah, tapi sebenarnya tak cukup sebab hak pertama tak kira. Kita tak boleh ikut. Hak tadi ni kita tunggu dia, maka kita dikira hilang 1 rakaat. Bila imam bagi salam, maka kita tambah lagi 1 rakaat. Macam tu. Maka hendaklah makmum itu mendatangkan serakaat lagi, dan sayugialah dia mengucap, membaca tasbih ataupun bangun qiyam ia dengan niat mufarakah daripadanya. Jadi boleh mufarakah. Jadi tak perlu payah-payah macam ni, mudah kita niat mufarakah. Nah, kalau kita mufarakah, kita habis dulu daripada dia, tak imam. Kalau kita ikut dia habis dulu, kita kena tambah. Nak tu cikgu nak kita habis dulu ke dia habis dulu? Pilih sendiri lah. Dan wajib atas makmum memberitahu kepada imam selepas solat tu. Lepas solat kita hak makmum kena wajib bagi tahu dia dengan apa-apa yang hasil yang berlaku daripada kecacatan supaya dapat ia sempurnakannya. Demikian juga jika ia ternampak najis pada bajunya. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi gini, kalau kita nak ikut tadi ni, kita ikut. Kalau tak nak ikut pun kita mufarakah, tapi kita habis solat tu jangan balik, tunggulah sampai imam tu habis, pergi jumpa imam, slow rock tu imam. Tadi tu imam sebenarnya rakaat pertama dia tu imam sujud sekali. Lepas tu imam bangun terus. Jadi tu imam solat tu imam ni tak sah. Jadi tu imam kena tambah lagi 1 rakaat. Dia tambah Kalau baru lah dia boleh bangun tambah je. Kalau dah lama dah dia takbir solat mula. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, wajib bagi tahu dia, kita sebagai makmum, kesian ke dia solat dia tak sah. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sama jugalah kalau kita lihat baju dia ada tahi cicak, di kita boleh tengok tu, kita tak boleh ikut lah, mufarakah lah. Sebab tak boleh, dia tak sah solat najis. Kita nampak betul-betul. Ini hak minggu depan kita akan bincang lepas ni. Tapi sebagai maklumat awal, kalau kita tengok najis atas belakang dia, kita nampak jelas dengan mata kita, maka kita tak boleh ikut. Contoh kita ikut dia seorang, kita seorang, kita sama-sama seorang. Tiba-tiba kita nampak ada najis atas belakang ni, kita solat sendiri mufarakah. Habis solat, imam tahap kita jadikan imam tadi, dia pun habis, kita pergi jumpa dia, slow rock dah juga. Tuan imam ni sahabat ke apa kan, tak tahu. Atas baju dia cicak. Dia pun tengok, oh betul lah, solat mula. Nah, wajib kita bagi tahu, sebab solat dia tidak sah. Kalau tidak ada orang nampak, ada tahi cicak, nah, lepas tu dia balik rumah dia dibuka, baru nampak, sah dah solat dia. Sebab tak ada orang nak beritahu, dia tak tahu pula ada cicak atas belakang, solat dia sah. Tapi kalau ada orang nampak, maka orang nampak tu wajib bagi tahu pada dia selepas daripada itu. Kewajipan nak beritahu. Kata ada najis, dia nak solat pula. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, habis itu kita sambung 1, 2, 4. Nah, tanda tu.